Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 7 yang terdiri daripada 2 orang, iaitu Rozaini dan saya Muhammad Aiman Akmal. Tajuk pembentangan kami ialah kesan falsafah ataupun implikasi falsafah pendidikan kebangsaan terhadap sistem pendidikan negara. Okey, kita tengok di sini kita ada 3 kesan terhadap pendidikan negara. Yang pertama, implikasi terhadap kurikulum. Yang kedua, implikasi kepada pendidik. Dan yang ketiga, implikasi terhadap institusi pendidikan. Okey, kita pergi kepada implikasi terhadap pendidik. Falsafah pendidikan kebangsaan ini menggalakkan guru memahami sistem pendidikan selain daripada membimbing guru melaksanakan fungsi pendidikan. Ia boleh diperolehi di mana-mana dan bila-bila diperlukan. Guru boleh menjadi ejen perubahan untuk mendidik dan mengeluarkan generasi yang bertanggungjawab, membantu merealisasikan matlamat dan aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan dan visi 2020. Guru mendedahkan sesuatu kepada pelajar bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran terutamanya dalam ICT untuk membolehkan pelajar mengikuti perubahan sistem pendidikan yang berteraskan teknologi. Okey, baik. Di mana falsafah pendidikan kebangsaan memberi implikasi besar terhadap warga pendidik. Jadi guru tu sendiri perlu mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang luas, atau mereka perlu mahir tentang subjek yang perlu mereka ajar di samping mereka menguasai pengajaran abad ke-21 untuk menarik minat mendalam lagi, untuk meningkatkan kefahaman murid tentang apa yang perlu mereka sampaikan. Jadi guru ni juga perlu menunjukkan sahsiah yang baik sebagai role model kepada anak-anak murid. Jadi guru ni perlu ada visi dan misi yang positif, sebab guru ni diibaratkan ibu bapa kepada murid-murid ketika mana mereka di sekolah. Jadi guru ni seharusnya mahir dalam mengaplikasikan teknologi maklumat dan komputer dalam PDPC. Jadi ia dapat memudahkan lagi cara pembelajaran di sekolah. Jadi guru ni perlu juga mengamalkan nilai dan etika profesi perguruan. Sebenarnya guru juga perlu mahir dalam berkomunikasi antara guru dengan murid supaya sesuatu tu jadi mudah. Jadi guru juga perlu memiliki daya tahan dan kecekalan dalam menghadapi cabaran dalam profesi perguruan, di mana ia semakin mencabar dari semasa ke semasa. Sebenarnya guru juga perlu melibatkan diri sebagai pengamal refleksi dan budaya secara aktif, serta perlu menyanjung tinggi dan menghargai warisan kebudayaan negara yang bersesuaian. Itu bagi pada perubahan sikap pendidik, iaitu dia meliputi 2 perubahan, iaitu yang pertama, perubahan sikap peribadi pendidik sendiri dengan pandangan dan visi yang positif terhadap tugasnya untuk merealisasikan tujuan dan cita falsafah pendidikan kebangsaan. Perubahan yang kedua iaitu perubahan profesional dengan mengubah strategi dan teknik pengajaran yang sesuai untuk melahirkan insan yang berilmu pengetahuan, berketerampilan serta berakhlak mulia. Itu pergi kepada implikasi yang kedua, iaitu implikasi terhadap institusi pendidikan. Institusi pendidikan juga mengalami perubahan demi untuk merealisasikan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan ini. Berbagai perubahan telah dilakukan. Kemudahan-kemudahan di sekolah diubah dan ditambah supaya pelajar mampu untuk memperkembangkan kemahiran mereka dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Ini adalah untuk melahirkan individu yang sempurna dan seimbang. Budaya di sekolah juga diubah untuk memupuk nilai-nilai murni di dalam diri pelajar supaya saling bekerjasama, toleransi dan mengamalkan sikap perpaduan. Ini adalah matlamat falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu melahirkan individu yang mampu untuk menyumbangkan keharmonian kepada negara. Suasana di sekolah juga diubah
untuk melahirkan pelajar yang cintakan ilmu dan membentuk budaya membaca di kalangan mereka. Kita tengok pada pelbagai perubahan telah dilakukan. Kemudahan-kemudahan di sekolah diubah dan ditambah. Contohnya penggunaan LCD. Sebab penggunaan LCD ni dulu tidak ada, tapi zaman sekarang diadakan supaya pembelajaran sesuatu subjek di dalam kelas lebih efektif. Sebab pelajar ni lebih suka belajar menggunakan video dan slide. Kemudahan seterusnya adalah dengan memperbaik tempat persukan. Contoh padang, itu pun dapat meningkatkan kemahiran belajar dalam bidang sukan. Dan contoh lain pula macam menambah baik surau ataupun musola supaya muridnya selesa untuk beribadah, dan di situ ia dapat menambah rohani setiap individu pelajar tersebut. Lepas tu kita tengok pada budaya di sekolah juga diubah untuk memupuk nilai-nilai murni di dalam diri pelajar supaya saling bekerjasama, toleransi dan mengembangkan sikap perpaduan. Okey, kalau kita tengok budaya kita belajar dekat rumah dan sekolah berbeza. Sebab dekat sekolah kita akan jumpa orang luar, kita akan kenal dengan orang asing. Dari situ kita dapat fikir apa yang patut kita buat. Jadi benda itulah yang akan melatih kita dalam bekerjasama, dalam melakukan tugasan dan membantu kita dalam bertoleransi dalam sesuatu perkara dan perpaduan dalam mengeratkan tali persaudaraan. Adalah matlamat falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu melahirkan individu yang mampu untuk menyumbang keharmonian kepada negara. Okey, semua tu adalah matlamat falsafah pendidikan. Dia adalah untuk melahirkan individu yang mampu menyumbang keharmonian kepada negara. Seterusnya ialah suasana di sekolah juga diubah untuk melahirkan pelajar yang cintakan ilmu dan membentuk budaya membaca di kalangan mereka. Okey, jadi suasana di sekolah ni diubah mengikut peredaran zaman supaya pelajar ni lebih cinta akan ilmu. Contoh dia contoh di sekarang kan suasana sekolah lebih proaktif, iaitu menyediakan sudut pembacaan. Jadi ia dapat memupuk pelajar untuk suka kepada membaca. Jadi mereka akan dapat banyak ilmu. Di situlah lahirnya individu yang cemerlang. Okey, sekian daripada saya. Saya serahkan kepada sahabat saya Rozaimi untuk pembentangan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Aiman atas pembentangan tadi. Saya teruskan pembentangan saya pada hari ini, yaitu implikasi dari segi co-curriculum. Perubahan co-curriculum yang kita dapat lihat sekarang ini adalah perubahan dari segi sukatan pelajaran. Setiap sekolah mestilah diberikan sukatan pelajaran yang sama dan seimbang. Setiap sekolah dia mesti mempunyai sukatan mata pelajaran yang sama. Contoh dia, setiap sekolah kebangsaan dari tahun 1 hingga tahun 6 dia mesti mempunyai subjek bahasa Inggris, bahasa Melayu, kemahiran hidup, sains dan banyak lagi lah. Untuk sekolah kebangsaan yang lain mesti juga mempunyai sukatan yang sama. Dia tiada keseimbangan. Hal ini karena untuk mengelakkan pelajar-pelajar di sekolah tersebut berlaku iri hati. Cara ini amat bertentangan dengan matlamat falsafah pendidikan yang ingin melahirkan pelajar yang seimbang dari segi emosi, rohani, intelek, dan jasmani. Jika pelajar berlaku sedemikian seperti iri hati, maka matlamat falsafah pendidikan tersebut tidak akan tercapai. Bukan itu saja, perbezaan sukatan mata pelajaran ini akan menyukarkan pelajar untuk berkongsi ilmu dengan pelajar-pelajar dari sekolah lain.
Contohnya setiap sekolah zaman sekarang nih suka untuk membuat lawatan ke sekolah-sekolah lain untuk belajar bersama dengan pelajar dari sekolah lain. Jika berlaku perkara ini yang mempunyai sukatan pelajaran yang berbeza, pelajar-pelajar tersebut akan mengalami kesukaran untuk belajar karena subjek tersebut mereka tidak pernah lagi mempelajarinya. Seterusnya, bahan-bahan mata pelajaran murid-murid diterapkan nilai-nilai murni di dalamnya. Nilai-nilai murni tersebut boleh diamalkan atau diterapkan ke dalam diri murid-murid. Contohnya, tolong menolong. Murid tersebut mudah untuk membantu rakan-rakannya yang memerlukan bantuan, membantu guru-guru di sekolah, dan membantu ibu bapak di rumah. Nilai murni yang lain ialah hormat menghormati. Hormat menghormati ini satu sikap yang mulia karena ia merupakan salah satu perkara utama apabila bercakap, berinteraksi dengan guru-guru atau rakan-rakan, supaya mereka tidak mengucapkan perkara-perkara yang tidak sopan. Akhir sekali adalah sikap rajin. Sikap rajin adalah nilai murni yang perlu ada dalam setiap pelajar agar dapat mencapai kejayaan. Contohnya, rajin bertanya guru-guru tentang suatu subjek yang tidak difahami. Seterusnya, rajin menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru-guru. Dan akhir sekali ialah rajin menjawab soalan-soalan yang diajukan oleh guru-guru. Ini menunjukkan seorang pelajar itu rajin dari segi akademik. Seterusnya ialah perubahan program pendidikan. Pada peringkat pertama yaitu prasekolah. Prasekolah ini kita tahu prasekolah ini hanya diberikan kepada kanak-kanak yang berumur dalam lingkungan 4 hingga 5 tahun. Dalam sekolah ini juga mereka dididik untuk mengenali nombor, mengenali huruf, cara-cara mengira, dan mengenali nama-nama benda. Seterusnya kita pergi ke peringkat sekolah rendah. Dekat sekolah rendah ini dia berikan kepada kanak-kanak yang berumur dari 6 hingga 11 tahun. Di sekolah ini mereka akan diajar untuk menguasai mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa Melayu, sains, kemahiran hidup, matematik. Seterusnya, pendidikan sekolah menengah. Dekat pendidikan sekolah menengah ini hanya diberikan kepada kanak-kanak yang berumur dalam lingkungan 13 tahun hingga 17 tahun. Pada tahun 2008, pengurangan tempo pendidikan dari 7 tahun ke 6 tahun. Adapun 1 tahun setengah itu adalah untuk program tingkatan 6. Pada peringkat tingkatan 5, sekolah akan mengagihkannya kepada 5 aliran. Yang pertama, aliran sastra. Yang kedua, aliran agama. Yang ketiga, aliran vocational. Dan keempat, aliran sains. Dan yang terakhir adalah aliran sastra. Manakala di tingkatan 6, diperbanyakkan option sains bagi mempermudahkan lagi pelajar pribumi mempelajari sains dengan lebih mendalam. Oke, kita beralih ke poin seterusnya, yaitu perubahan sukatan pelajaran untuk melatih dalam bidang vocational dan teknologi. Oke, umum kita ketahui belajar teori ini dia tidak mencukupi untuk seseorang itu mahir dalam satu pekerjaan. Dalam satu pekerjaan sudah tentu dia mesti ada kemahiran. Dia tidak semestinya 100% teori yang kita ada untuk buat itu pekerjaan. Pendidikan sebelum ini juga tidak terlalu fokus dengan kemahiran ini. Dorang terlalu fokus kepada yang teori. Karena dalam bidang teori ini mampu membawa seorang itu untuk mendapat suatu pekerjaan, manakala bidang vocational ini tidak membawa kemana-mana. Namun pada masa sekarang, lambakan pekerjaan
dalam bidang teori ini menyebabkan ramai pelajar menganggur. Tetapi untuk pekerjaan yang memerlukan kemahiran, mempunyai peluang yang sangat luas, malahan memiliki pendapatan yang lumayan berbanding pekerjaan yang lebih pada teori. Untuk merealisasikan perkara ini, kerajaan telah memperkenalkan NDTS. Apa itu NDTS? NDTS ialah National Dual Training System yang bertujuan untuk mendedahkan para pelajar keadaan alam pekerjaan yang sebenar dengan mewujudkan bengkel-bengkel di sekolah. Bengkel-bengkel ini fungsi dia untuk mengasah bakat-bakat pelajar yang ada, sama ada dalam bidang bertukang ataupun elektronik. Bukan itu saja, ini juga mempersiapkan individu itu yang berkemahiran tinggi dalam bidang vocasional ini. Poin yang terakhir ialah perubahan bahan-bahan pelajaran yang mengutamakan nilai-nilai murni. Oke, poin ini pun saya sudah jelaskan sebentar tadi, yang mana dalam bahan-bahan pelajaran itu mempunyai nilai-nilai murni yang diselitkan seperti hormat menghormati, tolong menolong, rajin, sayang menyayangi. Nilai-nilai murni ini telah diletakkan dalam subjek-subjek tertentu agar murid tersebut dapat mempelajarinya dan menerapkan di dalam diri mereka bagi mewujudkan insan yang menepati matlamat falsafah pendidikan. Kesimpulannya di sini, implikasi-implikasi falsafah pendidikan kebangsaan ini mempunyai satu tujuan dan satu matlamat, yang mana telah disebutkan dalam falsafah itu sendiri. Pendidikan di Malaysia ini adalah satu usaha yang berterusan untuk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Ini dapat melahirkan masyarakat yang berpengetahuan, berketerampilan, dan berakhlak mulia, justru dapat menyumbang kepada keluarga, masyarakat, dan negara. Sekian, terima kasih.